Juga kepada Malaysia 16 Mac nanti, esok lusa kita akan menyaksikan pembukaan MRT Fasa 2 yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana Fasa 2 ini akan beroperasi pada 16 Mac ini, melibatkan laluan sepanjang 57.7 km dengan 36 stesen termasuk 9 stesen bawah tanah. Jadi untuk kita melihat apakah jangkaan selepas ini apabila stesen-stesen ini dibuka, adakah ia mampu untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Jadi untuk kita melihat manfaat MRT laluan Putrajaya kepada warga kota, hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Muhammad Azharuddin Maksah, iaitu Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Okey. Itu saya dah beri pengenalan sedikitlah. Mungkin orang yang sepatutnya lebih tahu tentang pengenalan MRT Fasa 2 ini boleh jelaskan dengan lebih lanjut tentang pengenalan MRT Fasa 2 ini. Silakan. Pertamanya, terima kasih Encik Ridwan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia memberi peluang kepada saya untuk memberi penerangan lebih lanjut mengenai laluan Putrajaya yang akan dibuka oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 16 Mac ini. Laluan Putrajaya ini sejauh jaraknya 57.7 km yang merangkumi laluan-laluan kawasan penduduk yang amat padat. Daripada kawasan Damansara melalui Kepong ke Seri Damansara, ke Titiwangsa ke New Zealand Hospital, seterusnya ke Serdang, Sungai Besi dan di penghujung stesen Putrajaya Central. Ia adalah satu laluan yang akan kami berharap dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur ini yang tuan tahu memang sudah amat very jam sekarang ni. Jadi melalui perangkan kami pada tahun pertama laluan ini dibuka akan mendapat penumpang sebanyak 100,000 satu hari. Ini akan menambahkan lagi satu nisbah pengangkutan awam yang mana kerajaan telah mensasalkan 40% nisbah penumpang di Kuala Lumpur ini. So kami amat excited lah, ya, teruja dengan pembukaan laluan Putrajaya ini. Ia merangkumi juga 36 stesen, 9 stesen bawah tanah. Dan dalam 17 stesen ini ada tempat parking untuk tak kereta yang mana rakyat boleh menggunakan meletakkan kereta dan terus menaiki pengangkutan awam ini. Okey. Jadi apakah keunikan laluan Putrajaya ini? Saya difahamkan ada 10 stesen pertukaran dan juga sambungan mesra OKU, dan juga sistem pembayarannya adakah semua cashless ataupun masih lagi beroperasi dengan cash? Okay. Daripada segi keunikan laluan Putrajaya ini, memang kami menggunakan kami panggil universal access, di mana kami prihatin kepada keperluan kepada OKU. Ada ramp, ada lift, eskalator dan juga tandas mudah untuk OKU. Dari segi keunikan juga untuk pembayaran, kami sedang menguji pembayaran melalui TVM di vending machine kami untuk membeli tiket, sama ada menggunakan debit card atau credit card ataupun smartwatch. Tengah dalam ujian lagi. Kami berharap dapat berfungsi sepenuhnya dalam beberapa masa terdekat ini. Kami juga menjagakan ada juga tempat parkir yang menyenangkan, memudahkan untuk rakyat menggunakan pengangkutan awam darat ini. Di samping itu, ada juga bas pengantara yang akan menyambungkan stesen-stesen ini dengan kawasan-kawasan perumahan. Kami telah menyediakan 92 bas di 31 laluan di seluruh laluan Putrajaya ini supaya rakyat dapat tidak perlu menggunakan kereta, dapat menaiki bas pengantara dan seterusnya ke menaiki laluan Putrajaya ini. Okey. Jadi bagaimana tuan melihat apabila stesen-stesen ini dibuka dan juga laluan ini dibuka, ia menjadi satu pembangkit kepada sektor ekonomi, terutamanya kepada penduduk di sepanjang laluan yang akan baru dibuka ini? Satu ialah ia memudahkan untuk rakyat untuk pergi kerja. So kita tidak akan lagi stuck dalam traffic jam, itu nombor satu. Tapi juga kami lihat pengalaman kami membuat operasi di laluan Seri Petaling ataupun laluan Kelana Jaya atau monorail. Pembangunan di sekitar stesen-stesen tersebut amat rancak. Sejajar kami lihat, kami membandingkan dengan negara-negara lain
sama ada di Hong Kong, di London, di mana pembangunannya memudahkan lagi rakyat membuat perniagaan, membuka kedai perniagaan. Jadi kami, satu, Pengangkutan Awam Darat ini bukan sahaja untuk memudahkan rakyat untuk pergi ke tempat bekerja, tapi juga merancangkan ekonomi dengan pembukaan perniagaan di kawasan-kawasan sekitar stesen yang mana ramai pengguna akan menggunakannya setiap hari. Satu lagi perkara yang Tuan bagikan tadi ialah mengenai stesen pertukaran. Laluan Berjaya ini mempunyai 10 stesen pertukaran dan sambungan. Ini amat penting kerana ia akan bersambung dengan laluan Kajang lain, laluan Kajang, laluan Ampang, laluan Kelana Jaya dan laluan monorail. So, rakyat tidak perlu lagi terus ke KL kalau hingga pergi ke Kelantan Salin, terus pergi Kelantan Salin, tukar Ampang lain dan seterusnya pergi ke destinasi masing-masing. Jadi ini amat penting supaya sambungan ini menyenangkan dan memudahkan lagi rakyat untuk pergi ke tempat destinasi masing-masing. Okey, dalam aspek kalau kita lihat tentang mungkin kita boleh panjangkan sedikit tentang isu-isu yang berlaku mungkin dalam sebelum ini kita sering mendengar mungkin sedikit yang cabaran yang dihadapi oleh train laluan Kelana Jaya, laluan Ampang dan sebagainya, tiba-tiba train stuck pada peak hour pula. Bagaimanakah isu ini ditangani dalam pengoperasian MRT ini? Kami telah bersama pegawai-pegawai kami dengan MRT Corp sebagai pembina, developer dan kontraktor untuk memastikan sistem yang kami jalani ini terbaik. Jadi kalau kami lihat pembukaan perjalanan telah menepati garis panduan yang telah ditentukan oleh pihak agensi Pengangkutan Awam Darat dari segi keselamatan, dari segi operasi, mematuhi segala peraturan. Dan pakar-pakar kami, jurutera kami memang bersedia untuk menyelesaikan segala masalah. Memang Tuan betul, laluan Kelana Jaya memang tahun lepas ada masalah. Tapi kami telah membuat pembaikan, membuat pembelian semua maintenance program yang perlu diperlukan dan alhamdulillah telah bertambah baik sepanjang masa ini. Mungkin ada sikit lagi masalah kadang-kadang di laluan Kelana Jaya, saya berterus terang, tapi we are on the right track untuk membuat satu penambahbaikan yang positif. Itu kalau kita lihat apa yang diberi, kebaikan yang diberi kepada penduduk setempat dan juga pengguna MRT itu sendiri. Dari aspek tenaga kerja dan juga sumber manusia, adakah kita menggunakan 100% tenaga kerja kita dan sebesar mana tenaga kerja yang diperlukan untuk pengoperasian MRT ini? Tenaga kerja kesemuanya rakyat Malaysia. Wow. Kesemuanya. Dan pakar-pakar jurutera dari segi sistem signaling, communication, pembinaan adalah semua rakyat Malaysia. Untuk Pasarana, untuk pengoperasian laluan Berjaya ini memerlukan seramai 1,100 orang pekerja. Yang dari mana bukan sahaja dari segi kejuruteraan, tapi juga operasi stesen yang menjaga stesen, penjualan tiket ataupun dari segi security, polis bantuan. Semuanya kami telah melapasti dan dia telah dikerah untuk bersedia pada pembukaan nanti 16 bulan Mac. Okey, boleh ceritakan sedikit mengenai pembukaan nanti? Ya, difahamkan Perdana Menteri kita akan hadir di mana dan sehingga stesen mana Perdana Menteri kita akan naik MRT? Yang Amat Berhormat bersama dengan Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke akan bersama-sama kami di pembukaan di depo di Serdang. Dan dari depo Serdang kami akan membuat pembentangan dan juga akan menaiki tren dari Serdang ke Putrajaya Central. Itu akan bersama-sama dengan semua pegawai kerajaan yang lain. Okey. Jadi kalau kita lihat satu penanda arah sebuah negara yang makin maju, makin ke hadapan adalah sistem pengangkutannya makin baik, terutamanya sistem pengangkutan awam. Kalau kita lihat MRT ini panjang, satu kapasiti MRT itu berapa ramai boleh ditampung? Satu train set ada 4 gerabak dan keseluruhan 4 gerabak ini boleh memuat seramai 1,200 penumpang. Dan seperti saya katakan tadi, kami menjangka satu hari pada tahun pertama akan mencapai 100,000 penumpang satu hari. Dan menambah kepada target kami pada tahun ini keseluruhan penggunaan Pengangkutan Awam Darat laluan rel dan bas sebanyak 1 juta penumpang setiap hari. Ini adalah amat penting kerana kalau kita lihat laluan Berjaya ini merangkumi kawasan-kawasan yang seperti katakan tadi amat padat penduduk dan juga kesalahan lalu lintas yang amat tinggi. Contohnya kalau kita lihat Lebuh Raya Max memang sudah saya rasa
memang jam every day lah, tiap-tiap hari ya. So dengan pembukaan laluan Putrajaya ini akan dapat mengurangkan kesesakan di laluan Lebuh Raya Max contohnya. Saya difahamkan juga untuk MRT laluan Putrajaya ini juga pengguna boleh menggunakan PAS My 50 RM50 sebulan. Bermula daripada bila? Atau adakah kempen bermula pada beberapa minggu pertama percuma ataupun bagaimana? Itu biasa berlaku. MRT fasa 2 ni bagaimana tuan? Itu terpulang dan tunggu keputusan daripada kerajaan. Sama ada Menteri Pengangkutan atau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi yang memang ada, setiap ada program yang kami ada ialah My50 program. Yang mana ia merupakan satu tiket tanpa had yang boleh menggunakan pengguna dengan RM50 satu bulan boleh menggunakan apa pengangkutan servis, apa kendalian Pasarana, sama ada laluan Putrajaya, Keranajaya, MRT Kajang, monorail dan bas pengantara ataupun bas berhenti-henti. Jadi bagi kami ini adalah satu kos yang memang bertatan. Kami berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kewangan kerana memberi subsidi yang besar sebanyak 115 juta pada tahun ini, yang mana ia memberi manfaat kepada rakyat supaya dapat menggunakan pengangkutan awam darat ini dengan kos yang rendah. Okey. Untuk pengetahuan semua, kalau kita buat kira-kira sikit menggunakan PAS My 50 ini, RM50 kali 12 bulan. Kalau dibahagi dengan 365 hari, maka kos pengangkutan untuk anda menggunakan MRT ini hanyalah RM1.64 sehari. Begitu murah. Cuma nanti akan ditambah sikit dengan kos minyak. Kos parking di MRT bagaimana? Kalau digunakan sehari ada RM4. RM4 sehari. Flat rate RM4 sehari. Jadi banyak perkara yang kita sudah boleh jimat dengan pelancaran dan juga pembukaan MRT laluan Putrajaya kepada warga kota ini. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada tuan untuk melihat kejayaan pengguna-pengguna memilih daripada jalan raya, kita pilih pengangkutan awam, khususnya MRT. Kami sebagai operator Pasarana berbangga dapat memberikan servis yang terbaik kepada rakyat. Jadi kami harap rakyat dapat menggunakan pengangkutan awam darat ini dan menggunakan laluan Putrajaya ini bila dia dibuka pada 16 Mac minggu ini. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Azharuddin Maksah, iaitu Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana, kerana sudi bersama-sama dengan kita untuk berkongsi mengenai manfaat MRT laluan Putrajaya kepada warga kota. Baiklah, daripada pembukaan MRT